Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-15. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-23 dan 24 surah Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami' hal yastawiyani masala afala tazakkarun. Sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh serta tunduk taat menunaikan ibadat kepada Tuhan mereka dengan khusyuk, mereka itulah ahli syurga, mereka kekal di dalamnya. Bandingan dua golongan yang kafir dan yang beriman itu samalah seperti orang yang buta serta pekak dengan orang yang celik serta mendengar. Kedua-dua golongan itu tidaklah sama keadaannya. Setelah kamu mengetahui yang demikian, maka tidakkah kamu mahu mengambil peringatan dan insaf? Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-23 dan 24 surah Hud dengan menghuraikan lafaz akhbatu yang diambil daripada kalimah al-khabtu, iaitu bermaksud bumi atau tanah yang padat sehingga apa yang berada di atasnya tidak bergoncang. Hati yang tulus lagi merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala diibaratkan dengan tanah yang mantap. Dengan demikian, hatinya tidak digoncangkan oleh keraguan, tetapi selalu tenang dan mantap atas apapun yang mereka hadapi di dunia ini. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menukilkan pandangan Imam Tahir Ibn Ashur yang menjelaskan sebab ayat ini menghuraikan sifat orang kafir itu, menyebut dua sifat, iaitu buta dan pekak, sambil menggabungkannya dengan kata dan. Menurut beliau, penggunaan kata dan dalam ayat ini untuk menggambarkannya adanya dua keadaan. Pertama, mereka yang serupa dengan orang buta dalam hal melihat tanda-tanda yang dapat menghantarnya ke jalan yang benar. Sedangkan keadaan mereka yang kedua adalah seperti orang pekak yang tidak mendengar apalagi memahami tuntutan dan kehendak agama.
Suatu keadaan sahaja sama ada buta atau pekak sudah cukup menjerumuskan dalam lembah kerugian. Apatah lagi jika keduanya bergabung. Adapun penggabungan dua sifat yang menghuraikan keadaan kaum mukminin, iaitu mempersamakan mereka dengan al-basir was-sami', yang bermaksud orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Maka penggabungannya dengan menggunakan kata dan berbeza tujuannya dengan penggabungan yang berkait dengan orang kafir pada ayat kal a'ma wal asam. Hal ini kerana yang dimaksudkan di sini adalah gabungan dua sifat itu secara bersama-sama dan serentak merupakan keadaan orang mukmin. Bukan hanya salah satu daripada dua sifat tersebut. Perolehan petunjuk dan manfaatnya tidak akan sempurna kecuali dengan menggunakan penglihatan dan pendengaran secara seiringan. Apabila hanya salah satu dari keduanya yang digunakan, maka boleh jadi petunjuk dan bimbingan tidak akan bermanfaat atau tidak sempurna. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-23 dan 24 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa mereka yang membenarkan Allah dan Rasulnya serta mengerjakan amalan soleh disertai tunduk kepada Allah dengan bersungguh-sungguh adalah penghuni syurga yang kekal abadi. Mereka akan terus-menerus menetap di dalamnya. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi mentafsirkan lagi, apakah persamaan dua golongan itu pada sifatnya, keadaannya atau pada akibatnya? Tidak akan sesekali kedua golongan itu sama. Apakah kamu tidak mengambil pengajaran? Lalu kamu membezakan antara golongan yang kafir dengan golongan yang beriman. Kesimpulannya, ayat-ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan keadaan orang mukmin dan orang mukmin di dunia dan apa yang akan dihadapi oleh kedua golongan itu di akhirat kelak. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-23 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa di dalam ayat ini terdapat 3 syarat utama untuk melalui pintu bahagia di dunia dan akhirat. Pertama, beriman, iaitu percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kepercayaan yang kita anuti di dunia ini adalah sejalur dengan agama yang dibawa oleh para rasul. Kedua, dibuktikan dengan amalan yang soleh, iaitu bekerja dan berusaha dengan tindakan dan pelaksanaan apa yang dikerjakan di dunia ini. Apa jasa sebagai insan yang diturunkan Allah ke dunia ini untuk menjadi khalifahnya? Adakah datang kosong dan pulang kosong? Ketiga, Tuhan itu bukan semata-mata dipercayai dengan otak dan rasional. Bukan sahaja membuktikan ada Tuhan dengan fikiran sahaja, tetapi dapat merasainya dengan jiwa sedalam-dalamnya. Sebuah kepercayaan yang menimbulkan harapan kurniaannya dan takut balasannya, sehingga berusaha mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan jiwa untuk mencapai redanya. Profesor Dr. Hamka mentafsirkan ayat seterusnya, iaitu ayat yang ke-24 surah Hud dengan menyatakan bahawa ayat ini menyuruh kita mengumpamakan dan membandingkan. Si buta tidak dapat membezakan warna dan menunjukkan ukuran kerana alat penglihatan untuk membandingkan itu tidak ada. Si pekak pun demikian. Suara yang nyaring atau tidak, jauh atau dekat, ia tidak dapat membezakannya. Ini adalah perumpamaan. Sebab yang dimaksudkan adalah si buta dan si pekak. Sebab yang dimaksudkan adalah si buta hati dan si pekak jiwa. Adakah sama orang yang hatinya tertutup daripada kebenaran dengan orang yang hatinya terbuka disebabkan iman? Adakah sama di antara orang yang datang ke dunia tetap tidak berbuat jasa yang baik dengan orang yang menentukan hidupnya yang hanya sebentar singgah di dunia ini, tetapi memberi nilai hidup yang berkas seperti beratus tahun? Pasti tidak sama. Maka, apakah kamu tidak sedar apa artinya kamu menjadi manusia yang diberi Allah alat hidup iaitu akal dan fikiran?
Kalau tidak digunakan untuk beringat dan berwaspada dalam hidup kita, sehingga kedatanganmu ke dunia ini hanya sia-sia. Ayat-ayat ini memberi tuntunan kepada kita supaya beragama hendaklah dengan peringatan dan kesedaran. Dengan berfikir dan menilai dan bertambah terang bahawa kedatanganku ke dunia bukanlah semata-mata untuk makan dan minum, bahkan jauh lebih tinggi dan bernilai daripada itu. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-23 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa sikap rendah hati yang bersungguh-sungguh tidak menghilangkan kepercayaan kepada diri sendiri. Sebab percaya kepada diri akan tumbuh daripada rasa percaya kepada inayah dan pertolongan Allah. Seterusnya bagi ayat ke-24 surah Hud, Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria mentafsirkannya bahawa mukmin itu melihat dan mendengar, manakala orang kafir itu buta dan peka. Melihat kekuasaan Allah dan mendengar wahyu atau firman-Nya yang dijadikan sebagai bimbingan dan pedoman hidup. Hanya yang tinggal adalah kita memilih untuk menjadi mukmin atau kafir. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-23 dan 24 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-23 dan 24 surah Hud ini menjelaskan perbezaan di antara orang mukmin dengan orang kafir. Mereka yang beriman dan beramal soleh itu diibaratkan seperti orang yang celik dan mendengar dan akan dikurniakan syurga. Orang kafir pula diibaratkan orang yang buta dan peka. Kedua-dua mereka ini mempunyai sifat yang sangat berbeza antara satu sama lain. Mereka yang buta dan peka itu bukanlah secara zahir pada fizikalnya, tetapi mereka itu buta dan peka pada hatinya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-46, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Oleh itu, bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya dengan melihat kesan-kesan yang tersebut mereka menjadi orang yang ada hati yang dengannya mereka dapat memahami, atau ada telinga yang dengannya mereka dapat mendengar. Tetapi kalaulah mereka mengembara pun tidak juga berguna, kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada. Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, ramai yang lebih memilih untuk membutakan dan memekakkan hati daripada menerima kebenaran. Kini, maksiat dilakukan secara terbuka dan berleluasa dalam media sosial. Namun apabila terdapat insan yang mengambil tanggungjawab menegur dengan berhikmah, teguran itu dipandang ringan, malah ada yang berkeras pula tidak mahu menerima dengan menjawab semula teguran ini. Ini adalah satu cara penolakan kebenaran. Maka kita sebagai pengguna media sosial perlu semak dan lakukan muhasabah terhadap diri kita sendiri. Adakah kita ini termasuk dalam kalangan mukmin yang hatinya celik dan mendengar, atau mereka yang kafir yang buta dan pekak hatinya? Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-23 dan 24 surah Hud ini ialah, pertama, sebagai Muslim, kita perlu terbuka menerima kebenaran yang berlandaskan wahyu. Wahyu adalah panduan kehidupan kita. Jika wahyu dan kebenaran ditolak, maka kita akan hidup dalam kegelapan. Kedua, umat Islam perlu berusaha menjadi orang yang beriman dan melakukan amal soleh, ikhlas kerana Allah. Golongan ini akan mendapat keredaan Allah dan dikurniakan syurga. Ketiga, hati yang pekak dan buta akan menjadikan kita sesat selama-lamanya. Hati yang bersifat demikian telah tertutup, tidak mampu lagi menerima hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini.
insya-Allah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.